Bagaimanakah ciri-ciri sistem yang saya maklumkan ini? Tuan-tuan dan puan boleh melayari link yang saya akan tunjukkan ini yang dinamakan sebagai seperti berikutlah ya. Sekejap saya tunjukkanlah link dia kan. Anda mesti nak tahu kan link-link ni kan. Sebab nanti tengok tak nampak kan. Ni kat sini. ths.ilkkmsb.edu.my Thermal Hydrosense Nampak ya? Boleh follow? Setakat boleh follow Jadi ini contoh lah, tak adalah kata terbaik. Tapi setakat ini, inilah yang saya dapat berikan apakah yang dimaksudkan oleh saya sebentar tadi. Bahawa you ada satu dashboard, di mana dalam dashboard ini tuan-tuan dan puan boleh pergi kepada butang seperti yang di sebelah kanan atas untuk present. So kalau anda berada di CPRC sebagai contoh, CPRC apa? Center of Preparedness Crisis kan, Response and Crisis. Itu biasanya CPRC ni dekat Putrajaya lah. Tempat di mana berlakunya macam kita punya Armageddon Room lah. Tempat berlakunya peperangan kita dan penyakit. Faham kan? Bila berlaku krisis kesihatan, maka kita akan buka outbreak center ataupun kita akan buka bilik gerakan di setiap PKD, di setiap JKN dan juga centernya di Putrajaya. So anda bayangkan kalau anda punya sistem adalah seperti yang saya tunjuk ni. Macam style ke tak style? Taklah style sangat kan, sebab saya bukan pandai sangat dari segi kreatif. Cuma nak tunjukkan tuan-tuan dan puan, contohlah. Kalau saya nakkan maklumat yang berkaitan dengan laporan, saya boleh tekan butang report dan saya boleh download. Saya boleh download the report. Ini yang saya katakan tadi. Bila you ada sistem, you ada e-measle, you ada ETB, you ada ECDCIS and so on. Kita nak meminimumkan kadar-kadar untuk membuat penganalisaan semula ataupun nak membuat data cleaning. Itu yang problem dalam sistem kita kadang-kadang kan. Data cleaning itu tidak diintegrasikan dengan baik dan akhirnya kita nak membuat satu-satu tugas itu duplikasi dia berlaku dengan sangat banyak Dan tuan-tuan puan boleh lihat juga contoh-contoh seperti yang saya tunjukkan ini di mana data dia ada. Kalau kita buka satu lagi link dia akan pergi kepada data. Kalau kita pergi kepada thermal convert dia akan pergi kepada graph. Kalau kita pergi kepada vibration dia akan pergi kepada vibration. So inilah yang kita nak tuan-tuan dan puan cuba bangunkan mengikut kreativiti masing-masing macam ni. Ini contoh environmental surveillance. Faham ya? Jadi kita nak tuan-tuan dan puan faham macam mana data yang tuan-tuan dan puan kutip dan pungut di lapangan itu akan dapat diterjemahkan dalam bentuk dashboard. Ini dipanggil apa? Dashboard. Tahu dashboard? Dashboard apa yang awak tahu selain daripada dashboard kereta? Setakat ni itulah yang awak tahu kan. Dashboard adalah dashboard kereta. Betul? Dashboard yang saya tunjukkan ini dipanggil interactive dashboard. Apa dia? Kenapa saya kata interactive dashboard? Dengan menggunakan apa yang dipanggil sebagai slider di atas ini, saya boleh memantau berapa lama, berapa jam, pukul berapa, sampai pukul berapa banyak penyakit yang didaftarkan sebagai contohlah kalau penyakit. Tapi yang dalam konteks ini, saya menunjukkan tentang perkara yang berkaitan dengan environmental surveillance ataupun data-data environment. Jadi ini adalah data dia. Data dia adalah daripada peringkat granular. Apa maksud granular? Datanya direkodkan setiap 5 saat. Awak tak berapa nampak lah kan sebab dia agak kurang sharp sikit kat sini. Tapi saya boleh tunjukkan kat sini. Nampak? Ini hari terakhir hari itu, 18 bulan 10. Ini kalau saya tak bawa alat dia. Kalau ada saya boleh tunjuk kepada tuan-tuan dan puan Jadi itulah yang kita nak bangunkan yang tuan-tuan dan puan akan pelajari dan bersama-sama dengan tim Ehru ni. Inilah perkara-perkara yang berkaitan Jadi dah nampak dah apa yang saya maksudkan tadi di sebalik dashboard. Maknanya dalam satu dashboard everything is inside there and then you can access the data, you can analyze the data, you can filter the data, you can do a lot of things. And then the most important part is reporting. Sebab reporting ni akhirnya akan memberikan kemudahan kepada kamu untuk menghantar laporan dan juga menunjukkan bahawa kamu telah menjalankan tugas. Betul? Ini laporan telah siap. Apa dia? Telah siap. Jadi tuan-tuan dan puan boleh nampak kat sini dia ada penilaian risiko. Of course lah, yang sistem ni adalah agak advance lah. Sebab dia ada machine learning algorithm, dia ada benda-benda yang berkaitan dengan artificial intelligence dan dia boleh memberikan skor dan sebagainya. Dan dia ini semua anda boleh lakukan. Kalau tanya saya di peringkat diploma boleh buat, degree apatah lagi. Macam itulah So dia sistem seperti yang saya tunjukkan. A very simple one tapi focus on your environmental health lah. And of course lah, whatever system that we have already inside our country, we just leverage it. Apa maksud leverage? Kita gunakan untuk kita punya kepentingan Sebagai contoh, anda ingat lagi apa contoh yang saya bagi dalam mobile apps gitu mengenai open weather map? Ingat lagi? Tak ingat tak? Itu contoh macam mana yang saya maksudkan kita leverage. Maknanya kita ambil data daripada peringkat lain, kita gunakan untuk kepentingan kita.
Sama ada dalam pentingan awak ni lebih kepada risk assessment. Alright, so tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah kita mulakan sekarang kita punya kuliah. Kuliah kita adalah berjudul Environmental Health Surveillance and Monitoring serta Analytics. Dia ada tiga perkara utama kat situ ya. Tuan-tuan dan puan akan nampak pertama kata-kata dia adalah berkaitan dengan monitoring. Apa maksud monitoring? Pemantauan. Monitoring ni dalam bahasa saintifik ia juga dikenali sebagai a systematic approach of how the data is being collected continuously or frequently or in a rapid manner, real time or non-real time or near real time for the decision making process. Itu panggil monitoring. Faham ya monitoring? Maksud monitoring di sini kita menjadi seperti peringkat yang paling tinggi iaitu helikopter dan kita melihat apa yang berlaku dalam kadar yang agak robust maksudnya selalu frequent seperti mana yang telah kita lakukan selama ini. Contohnya tuan-tuan dan puan pernah dengar perkataan water quality surveillance system, drinking water surveillance system, drinking water surveillance program. Pernah dengar? Bawah KKM, BPK, Perkhidmatan Kejuruteraan kan? Apa yang kita buat dekat situ? Kita buat apa? Kita buat persampalan kan? Lagi kita buat apa? Tak ingat tak ingat? Tak tahu Oh, apa nama Kemam punya subjek tak belajar semester ni? Semester ni tak ada jadi lupalah sebab semester lepas dah belajar kan. Jadi semester lepas punya nota semua kita masuk mesin shred. Semester 5 barulah kita buka balik macam tu. Tak sebenarnya anda dah belajar yang program Kemam. Anda dah belajar belum cara-cara nak menyampel air? Itulah program. Kenapa anda sampel air? Ni kena jelas. Why you sample water? Untuk memantau kualiti air. Why you sample? Why you sample? To send for the analysis. Okay. Why you sample in the first place? Monitor. You nak buat sebenarnya satu kaedah surveillance. Sebab itu dia akan mula dengan monitoring. You monitor dulu. Lepas monitor dia akan jadi satu sistem yang dipanggil sebagai surveillance. Pemantauan. Sebab itu monitoring adalah salah satu asas sebelum kita boleh buat surveillance. Sebab surveillance ini dia lebih besar lagi. Contoh surveillance adalah seperti mana anda boleh bayangkan tadi saya cerita helikopter. Surveillance ni adalah gambar yang diambil daripada satelit. Dia akan lebih tinggi lagi. Maknanya kita akan tengok lebih robust, lebih menampakkan apa-apa loophole yang ada dekat dalam sistem gitu ya. Itu yang dipanggil sebagai surveillance. Apa maksud analytics? Analytics ni sebenarnya semester 3 dulu awak dah belajar dalam epidemiologi biostatistics. Ini melibatkan data-data lah. Sama ada data kategori, data numerical, data normal, data tak normal, data yang diterjemahkan dalam format MCT ataupun MD. Faham kan? MCT apa? Measurement of Central Tendency, kecenderungan memusat seperti apa? Mean, mode, median. Kemudian standard deviation. Lagi CCMPY sama lah tu. Lagi variance. Lagi standard error. Lagi apa lagi awak belajar? IQR, interquartile range, sum, whatsoever. Itu semua dipanggil analytics component. Itu yang nombor 1. Namanya apa? Discrete. Kemudian kita belajar yang nombor 2 pula kan dalam epidemiologi. Bukan kita belajar lah, awak belajar. Saya dah belajar pun. Awak belajar juga tentang inferential statistic. Ingat lagi? Mengenai apa? One sample t-test, independent sample t-test, paired sample t-test yang dalam kelas online 1 jam yang ramai tidur tu. Betul? Kemudian anda juga belajar tentang macam mana nak buat hipotesis untuk data yang sebelum dan selepas, nak buat korelasi, nak buat simple linear regression. All those things is covered under analytics. Jadi analytics ni bukan kata dasar yang bukan-bukan lah ya. Dia adalah berkaitan dengan data itu di-massage, di-presented and also digunakan. How you can use the data for making a decision process. Ingat apa yang saya bentangkan masa kursus hari itu dalam mobile application. Kita ada apa yang belum mula dulu, kita panggil apa? Data. Daripada data kita akan dapat apa? Information. Daripada data menjadi information. Kemudian yang ketiga dia akan jadi apa? Knowledge. Dan yang keempat dia akan jadi insight. Ingat lagi? Tak ingat dah? Ingat ke tak ingat? Tak ingat. Tak ingat. Saya tanya kat sini. Data ni secara umumnya ataupun apa yang anda bangunkan ini, dia akan ada 4 step utama seperti berikut ya. Step-step dia adalah seperti yang saya tunjukkan inilah ya. Pertama adalah data. Data ni kalau tanpa apa-apa hubung kait dengan penggunaan data, dia tak ada makna pada data itu. Contoh saya ambil satu value. Ambil je value tu. Itu adalah data. Tapi value itu tidak ada makna. Melainkan value itu diterjemahkan. Contoh data yang saya ambil, data ini diterjemahkan dengan apa? Contoh macam tadi kita ada satu contoh yang saya tunjukkan. Ini adalah data, betul tak? Tapi data ini adalah masih raw.
Dia tidak ada informasi. Tetapi apabila kita tahu, oh, data ini menggunakan satu sensor yang digunakan untuk memantau temperature, thermohygro. Thermohygro. Apa maksud thermohygro? Temperature and humidity. Maka dia telah ada informasi. Faham? Nah, itulah nombor 2. Kita panggil sebagai information. Nah, ini semua anda kena tahu kan? Information. Okey. Yang ketiga, apabila data telah kita tahu ada maklumat-maklumat yang berkaitan, maka dia akan jadi informasi. Lepas informasi, dia akan jadi knowledge. Macam mana dia nak jadi knowledge? Seperti mana tuan-tuan puan lihat pada data ini, kita ada temperature, kita ada humidity. Dengan menggunakan temperature dan humidity, maka kita telah menggunakan apa yang dipanggil THI. THI ini adalah Temperature Humidity Index ataupun indeks keselesaan termal. Contohlah ni contoh. Maka ini dipanggil knowledge. Anda semua sebagai Environmental Health Officer yang akan datang bergraduat dan bekerja di bawah kerajaan persekutuan ini, anda kena ingat bahawa anda tahu data dan informasi itu ada oleh mana-mana bidang, oleh mana-mana pihak, betul? Tetapi knowledge tu digunakan mengikut kepakaran berbeza. Contoh macam kamu akan gunakan maklumat temperature humidity ini untuk apa? Untuk memastikan bangunan itu selamat dan sihat, betul? Kalau jurutera, dia nak pastikan apa? Dia nak pastikan temperature humidity dikawal supaya suhu selesa dan juga menjimatkan kos dan tenaga. Betul tak tu? Kemudian mengikut bidang, itu dipanggil sebagai knowledge. Kemudian yang terakhir apa dia tuan-tuan dan puan? Insight. Apa maksud insight? Insight dalam bahasa kampung dipanggil apa? Insight ini dalam bahasa lain juga dipanggil sebagai dia punya intelligence. The above of the knowledge is intelligence. Maknanya dalam nak membuat decision making. Dengan kata lain tuan-tuan, nampak tak sebelah sini dia ada perkataan poor. Dia akan ada perkataan apa yang dipanggil sebagai good. Apa beza poor dengan good? Nampak tak? Maknanya kita boleh nampak superficially speaking, siapa yang lebih daripada 80 dikira poor. Betul? Siapa yang bawah daripada 80 dikira good. Jadi good dengan poor ni ditentukan oleh siapa? Oleh computational algorithm. Ini advance lah. Tapi nak cerita, inilah insight. Insight maksudnya apa? Keputusan yang kita nak ambil untuk membuat tindakan selanjutnya. So kalau kita tahu tempat itu berisiko tinggi, maka apakah kita punya respons? Maka kita perlu halang pollutants yang baru untuk muncul. Kita perlu halang orang yang vulnerability untuk impacted based on that pollutants to get ill health. Itu contoh-contoh yang kita akan gunakan. Ini 4 benda ni kena ingatlah. Data, insight, data, information, knowledge and insight. Kalau kamu lah contoh, ada grup yang buat pasal air quality. Data kamu adalah data lah. Bacaan yang dikeluarkan oleh Arduino dan ESP kamu. Itu data. Informasi dia, apabila ia telah menggunakan sensor dan telah dikalibrasi, maka dia telah mendapat bacaan karbon monoksida. Itu dipanggil bukan knowledge, informasi. Lepas tu macam mana dia jadi knowledge? Oh, apabila dia lebih daripada 10 ppm, maka dia berbahaya kepada kesihatan manusia di dalam bangunan. Siapa yang cakap? Industry Code of Practice Indoor Air Quality based on the epidemiological research. Itu dipanggil knowledge. Tak semua orang tahu. Betul? Tak semua orang dalam masyarakat Malaysia ni tahu berapakah hazard untuk untuk karbon monoksida. Hanya ada yang belajar saja akan tahu. Kemudian insight adalah making a decision, means that apa yang awak akan buat apabila ianya melebihi tahap-tahap tertentu. Contoh, kalau dalam kelas ni karbon monoksida tinggi, apa patut saya buat? Apa patut saya buat? Pertama, yang saya patut buat, apa dia? Pertama, sebenarnya awak kena tanya dulu, macam mana kita boleh tahu? Itu sebenarnya. Bila you jadi environmental officer, you mesti pandai bertanya tahu juga. Saya kata, ada karbon monoksida yang tinggi. Soalan awak patut tanya pada saya apa dia? Macam mana boleh tinggi? Betul tak? Sebab kalau tinggi, maknanya apa? Ada source, ada punca. Itu soalan yang pertama awak tanya. Soalan yang kedua awak akan tanya apa? Bukan. Jangan tanya punca lagi. Macam mana awak boleh tahu? Faham tak boleh tahu? Adakah menggunakan hidung? Karbon monoksida tinggi. Tak boleh. You kena pakai a scientific equipment or scientific devices to detect these pollutants. Okay? So itulah yang anda telah pelajari sebelum ini. Dan marilah kita teruskan lagi ya. So ada beberapa perkara yang kita akan bincangkan dalam kelas ini. Yang pertama adalah NIHAP dan SIHAP. Nampak macam tak ada kaitan, tiba-tiba NIHAP, SIHAP. Apa maksud NIHAP, SIHAP? HAP. Itu bermaksud National Environmental Health Action Plan. National Environmental Health Action Plan. SIHAP bermaksud State Environmental Health Action Plan.
National ni kebangsaan lah, state negeri ya. Jadi tuan-tuan dan puan akan diberikan sedikit insight ataupun knowledge berkaitan dengan these two terminology. Because NIHAP dengan SIHAP ni di bawah bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan, aktiviti dia adalah melibatkan bagaimana pengurusan environmental risk and disaster yang ada dalam negara ini diuruskan. Jadi tuan-tuan dan puan kena ambil cakna pasal benda ni yang berkaitan dengan NIHAP dengan SIHAP. Faham NIHAP dengan SIHAP ni adalah idea daripada sebenarnya perbincangan pemimpin-pemimpin dunia. Sama lah macam SDG. Apa dia? SDG, WHO guideline. Ini semua adalah perbincangan di peringkat internasional. Betul tak? Tapi apakah kita sebagai rakyat Malaysia ni punya tanggungjawab ataupun awak sebagai pengamal? Mengadaptasi. Dengar baik-baik ayat saya adalah mengadaptasi. Apa maksud mengadaptasi? Kalau awak tengok ada 17 SDG, betul? Ada yang memang semuanya tu sangat related lah dengan Malaysia, ada yang tak related pun, betul tak? Kita belum sampai tahap poverty yang sangat dahsyat, sampai ada orang yang memang mati kebuluran, malnourished, adalah, tapi taklah menjadi krisis kesihatan. Faham maksud saya? Jadi apa yang kita perlu sesuaikan dengan SDG? Kita perlu sesuaikan dengan kehendak negara dan nilai-nilai dalam negara kita. Faham? Apa maksud nilai? Kalau kita kata soal kebuluran di Malaysia, berlaku dengan sangat dahsyat. Apa nilai kebuluran di Malaysia? Nilai ni maksud saya value sebagai manusia di Malaysia. Kita manusia di Malaysia adalah berprinsipkan perlembagaannya adalah agama Islam, betul? Kita bukan agama Islam, bukan agama rasmi. Kita adalah agama Islam adalah agama persekutuan. Faham Yang tu faham Apa maksud agama persekutuan? Oh, saya dah cerita macam ahli politik pula ni. Tak Ni saya nak bagi awak faham je dulu. Sebab anda kena faham bila saya cakap pasal adaptasi tadi, ia bermaksud kita kena sesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat Malaysia. Apa nilai-nilai masyarakat Malaysia? Nilai masyarakat Malaysia, kalau orang Islam sebagai contoh, terkenal dengan as-sadaqah, betul tak? Zakat, betul. Jadi dia perlu disesuaikan. Sama lah macam SDG yang awak buat ni. Ada yang buat pasal air quality lah, ada yang buat life above sea lah, whatsoever dah you want to do, you do it. Whatever yang negara-negara ni telah bangunkan satu-satu benda, seperti National Health Action Plan ke, Environmental Health Action Plan ke, you buatlah macam mana pun, you adaptasilah macam mana pun, menyesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat Malaysia. Faham? Ini yang kita kurang. Kita telah lempau melihat telunjuk orang-orang barat. Ikut je apa orang barat cakap. Kita tak masukkan nilai-nilai kita. Sedangkan nilai Malaysia ni lain, betul? Kita dengan nilai apa? Nilai Melayunya, dengan nilai Malaysianya, dengan nilai keagamaannya, dengan nilai apa lagi? Dengan nilai sopan santunnya, betul tak? Sebab itu Malaysia ada 5 rukun negara. Betul? Ingat lagi rukun negara? Apa rukun negara yang kelima? Jadi EHRU ni mementingkan benda-benda yang beretika dan moral ini. Jadi tuan-tuan dan puan kena ingat, NIHAP dan SIHAP yang ditunjukkan di sini perlu diadaptasi dengan konteks negara. Saya suka sangat-sangat kalau tuan-tuan dan puan membuat sesuatu tu ada nilai dia dekat situ. Faham tak nilai? Ada nilai kasih sayang, ada nilai ketemadunan, ada nilai apa? Ada nilai kolaborasi yang ditunjukkan. Dia tak payah berlakon tau. Dia ditunjukkan. Faham tak? Tunjukkan macam mana? The way that you talk, the way that you explain, the passions that you share with us nanti akan datang. Itu semua akan diterjemahkan. Kalau you buat projek ni betul-betul, insya-Allah dia akan diterjemahkan. Dan kalau bernasib baik, Allah Ta'ala kekalkan, dia akan jadi awak punya awak punya diri, awak punya jati diri. So that's why you keluar nanti, you jadi sebersalah kalau you buat benda tu tak betul. Itulah yang kita nak. Kita tak nak you jadi orang yang hanya ikut je. Nak argue pun takut, tak boleh. You kena jadi orang yang matang. Jadi cara dia bagaimana? Inilah. You kena belajar menggunakan apa juga Barat punya ilmu dan adaptasi dengan value yang ada di negara kita. Okay, itu NIHAP dan SIHAP. Cerita pasal benda lain, tapi dikaitkan dengan benda lain. Kemudian yang nombor 2 ni saya rasa semua orang suka. Namanya Smart City. Betul? Smart City di Malaysia kat mana? Smart City banyak. Smart City banyak. Smart City kat mana? Contoh Smart City apa dia? Contohlah apa yang ada dalam Smart City tu apa? Siapa boleh bagi jawapan? Nanti kita akan bentangkanlah apa contoh-contoh Smart City. Sebab ini bawa objektif. Apa yang anda nak belajar. Saya pun tak tahu ni. Saya baru nak belajar. Smart City nanti kita akan bentangkan. Kemudian sensor Smart City yang ini tuan-tuan dan puan juga telah pelajari. Dan tuan-tuan dan puan telah didedahkan sebelum ini. Sewaktu semester 3 pun tuan-tuan dan puan dah belajar. Baik. Dan tutorial nanti tak lain tak bukan. Anda akan buat dash. Dash apa? Dashcam ke dashboard? Dashboard. You are going to create a dashboard.
So dashboard yang saya akan gunakan ni adalah dipanggil Local Data Studio. Tuan-tuan dan puan tak perlu risau, dia akan diajar dan tuan-tuan dan puan apply dan amalikanlah. Dan gunakanlah ilmu ni untuk kepentingan diri masing-masing. Jangan gunakan untuk saya, jangan gunakan untuk exam. Gunakan untuk anda punya experience learning. Itulah yang saya harapkan. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan jangan takut sangat pasal exam ni. Exam ni is only a part of the process. The real process begin is where you have the feeling of that knowledge that you have the motivations to apply for your own sake. For saving the nation. So that Malaysia become one of the great country one day. Faham ya? Boleh ya? Faham ke tak faham saya punya ayat-ayat filosofi ni? Faham lah kan? Okey, kemudian tuan-tuan akan belajarlah sikit tentang Environmental Health Action Plan, definasi, objektif, area of concern, implementation, CHAP dan lain-lain. So apa yang penting di dalam kuliah T10 ni sebenarnya nak cerita dua benda je. Iaitu action plan ataupun apa juga rangka-rangka yang negara kita dah buat pillars. Apa maksud pillars? Dia punya tiang lah. Tiang ni dah ada. Foundationnya tu dah ada. Jadi tuan-tuan dan puan kena faham lah tiang-tiang tu apa. Dan tuan-tuan dan puan yang ada dalam bidang ini kena gunakan kemahiran, kepakaran dan juga pengetahuan tuan-tuan dan puan untuk memastikan visi dan misi KKM sentiasa digembeling. Apa maksud visi dan misi KKM? Apa misi dan misi KKM? Siapa tahu? Apa maksud visi dan misi KKM? Visi dan misi KKM. Siapa tahu? Dia ada perkataan gembeling, betul tak? Menggembeling tenaga untuk visi dan misi KKM. Apa kita punya objektif? Visi dan misi serta peranan KKM. So tuan-tuan dan puan ni orang-orang apa? KA. Orang KA ni adalah salah satu orang yang akan terlibat secara aktif ke ataupun secara pasif. Kesihatan yang lebih baik. Jadi tuan-tuan puan kena ingat. Walaupun nampak tuan-tuan dan puan buat something yang macam, ya Allah, aku nak buat IoT untuk monitor air quality for what? The answer is actually right. For ensuring the negara kita ni jauh daripada kesihatan yang tak baik. Itu je. Itulah visi. Faham ya? Jadi anda belajarlah pasal sampah. Anda belajar pasal apa lagi? Macam-macam lah anda belajar kan. Sampai anda pun tak tahu apa benda yang anda belajar lah sekali. Betul tak? Banyak sangat belajar, betul. Dengan anda punya hub promotionnya lah, apa semua. Last sekali sebenarnya, itulah objektif dia. Anda nak menggembeling tenaga untuk memastikan negara kita ni sihat. Sihat sampai ada yang tidur. Ada yang tidur. Sihat tu dia. Mana yang tidur kawan-kawan tu kau kejut lah. Ni korang kawan sebelah tidur pun kau boleh fokus. Aku mengajar tu tak faham. Bagus. Tak apa. Siapa yang penat sangat tu, pergi basuh muka. Ni pagi lagi ni. Okey, tuan-tuan dan puan sekalian, yang kedua tuan-tuan dan puan akan belajar tentang apa itu smart city lah. Smart city ni saya akan gunakan apa yang dipanggil sebagai GDS, Google Data Studio. Dulu dipanggil Google Data Studio lah. Sekarang ni dia tak panggil Google Data Studio. Dengan ini pakai Local Studio. Tuan-tuan dan puan akan belajar IoT, dah belajar lah kan sebelum ni sikit lah kan. Jadi kita ada tutorial yang banyak, kita ada lebih kurang 8 jam tutorial. Tuan-tuan dan puan akan dinikmati dengan ilmu-ilmu yang menarik lah. Tapi saya rasa banyak yang dah tahu dah pun. Cuma kita akan beef up supaya semua group dapat follow. Kemudian kita akan buat dashboard dan last sekali adalah macam mana nak buat monitoring ni. Kemudian tuan-tuan dan puan akan buat surveillance system development. Surveillance system development ni nama pun surveillance system baik bapak dia. Surveillance system you buat satu sistem baik. Apa maksud sistem? Sistem ni ada satu benda yang besar tau. Dia bukannya membuat proses, dia buat sistem. Sistem ni sebenarnya anda tak buat pun. Anda mengaplikasikan benda yang sedia ada. That's why we are going to apply all this knowledge so that we can use whatever that we have freely, that available and all of you can understand it well. Itu yang bagusnya lah zaman sekarang ni ya. Integration of the dashboard, embedded system and spatial analytics. Apa maksud spatial analytics? Spatial ni adalah menggunakan geospatial lah ataupun geografi. Maklumat-maklumat geografi seperti point, data, dekat mana tempat itu berlaku, map dan lain-lain kita akan gunakan. Dan last sekali tuan-tuan dan puan akan test lah. Alright, so tutorial nanti tuan-tuan dan puan akan didedahkan dengan nak buat dashboard ni. Dan last sekali tuan-tuan dan puan akan buat bersama-sama dengan saya. Baik, mari kita pergi yang pertama dulu. Apa itu NIHAP, CHAP, HAP? NIHAP adalah National Environmental Health Action Plan. Salah satu fungsi utama apabila kita talk about the action plan. Apa maksud action plan? Pelan bertindak. Betul. Apa maksud pelan kebakaran? What is the meaning of the fire and rescue plan? Apa maksudnya? Pelan. Pelan kebakaran. Apa maksud pelan kebakaran? Satu lakaran yang menunjukkan jika berlaku kebakaran, dekat mana kita nak menyelamatkan diri. Betul.
Itu dipanggil pelan. Okey, saya nak tanya tuan-tuan. Apa maksud pelan tindakan? Maksud, dengan kata lain, apa maksud pelan di sini? Rancangan. Benda dah berlaku ke belum berlaku? Belum, pandai. Jadi tuan-tuan dan puan kena faham, NIHAP dan SIHAP adalah salah satu instrumen. Apa dia? Dia bukan satu benda yang wajib, dia bukan regulatory. Tuan-tuan dan puan kena faham ni. Tuan-tuan dan puan ni kan, nanti kan terkesima dengan power rangers yang diberikan oleh pejabat kesihatan kan. Saya ada kad kuasa, saya dah berkuasa. Jangan terkesima sangat. Tuan-tuan dan puan kena faham, ada yang namanya action plan, ada yang nama dia regulatory form, ada yang namanya self-regulation. So tuan-tuan dan puan kena faham benda ni. Jadi maksud action plan adalah pelan tindakan. Benda tak jadi lagi. Tapi apa tindakan yang perlu kita buat untuk memastikan deteriorations of the health are going to be decreased. Ataupun tuan-tuan dan puan, sedang kata lain tuan-tuan dan puan memastikan supaya hazard-hazard yang ada di persekitaran tidak kena kepada masyarakat. Disaster-disaster yang bakal berlaku juga tidak mengimpact dan memberikan kesan kesihatan yang signifikan. Faham Sebab disaster memang akan berlaku. Akan berlaku ke tak? Dah banyak sangat dah disaster berlaku kat Malaysia ni, betul tak? Daripada industrial disasternya, daripada natural disasternya, man-made disaster dan whatsoever disaster is already there. Okey, yang kedua adalah area of concern. Area of concern ni nanti kita akan bincang sekejap lagi. Kemudian mekanisme dia adalah seperti berikut. Maknanya action plan yang ada oleh KKM ini telah dibentangkan dan telah mempunyai steering committee, technical committee and all the committees. Apa maksud mekanisme? Tindakan. Macam mana nak buat action plan? Contoh macam mana kita nak buat pelan tindakan? Pelan tindakan ni dia mesti mempunyai jawatan kuasa lah, senang cakap. So mekanik dia adalah mewujudkan jawatan kuasa. So dia ada berapa banyak jawatan kuasa? Steering committee maksudnya apa? Jawatan kuasa pemandu. Apa maksud jawatan kuasa pemandu? Betul, jawatan kuasa pemandu. Ya, betul, polisi, perancangan. Ini terlibat sebab apa? Ini penting sebab apa? Siapa tahu apakah function of the steering committee? Steering committee ni biasanya sangat penting. Sebab apa? Siapa rasa-rasa tahu sebab apa? Teka je. Salah tak apa? Menetapkan polisi, okey, betul, tepat. Sebab apa? Sebab apa kena ada jawatan hukuman? Siapa rasa-rasa boleh agak? Apa sebab-sebab? Saya bagi hint. Panduan, okey. Lagi. Sebab apa? Sebab pelaksanaan berjalan seperti mana dirancang, okey, betul. Tak, yang lagi, penting lagi, sebab apa? Inilah yang juga kerajaan sekarang tengah buat. Siapa tahu? Apa maksud steering committee? The answer will be satu je, kata kunci je. Integration. Apa maksud integration? Integrasi. Apa maksud integrasi? Tanya lagi. Dah bagi satu istilah, bagi istilah yang lain pula. Mana aku nak dapat? Maksudnya kolaborasi antara jabatan. Steering committee ni biasanya wajib ada, perlu ada apabila melibatkan interagency dan intra-agency. Faham tak interagency dan intra-agency? Apa maksud interagency? Dalaman. Contoh, ALKKM Sungai Buloh dengan ALKKM Johor Bahru. Kita ada integrasi tak? Nanti saya ceritakanlah pengalaman saya dalam steering committee. Nanti saya ceritakan. Sekejap lagi kalau saya lupa, ingatkan saya. Kata kunci dia LMS. Apa dia? LMS. Nanti bagi tahu saya. Doktor, ingatkan saya balik. Doktor cerita tadi. Nak cerita pasal steering committee, nanti saya ceritakan. Ya. Okey, technical committee. Technical committee ni saya tak payah cerita. Semua orang tahu. Apa maksud technical committee? Technical committee, contoh, dalam NIHAP, dia ada jabatan air. Nama dia JPS. Betul tak? JPS adalah pengaliran dan saliran. Betul? Apakah fungsi JPS? Adakah JPS memastikan bekalan air selamat? Apa fungsi JPS? Memastikan, tengoklah visi dan misi dia. Macam itulah kan? Tapi maknanya dia punya expertise is on saliran dan juga pengairan. Betul? Itu JPS. Apakah fungsi IWK? Kumbahan, pandai. Apakah fungsi yang dipanggil sebagai solid waste management, SW Corp contohnya? Fungsi berjalan. Jadi nampak itu yang dipanggil technical. Sebab technical ni orang technical ni. Macam awak ni PPKP, awak ni adalah orang technical. Awak orang yang technical. Faham tak technical? Orang yang mahir tentang perkara-perkara yang orang luar tak tahu. Contoh macam mana nak ambil sampel air. Siapa yang tak belajar tak tahu. Macam mana nak ambil air quality dalam keadaan kita tak ada kat situ, tapi kita boleh tahu air quality dia. Awak yang tahu, betul? Itu dipanggil technical. Okay? Kemudian kita ada thematic. Apa maksud thematic? Thematic adalah kata dasar ada theme. Apa maksud theme? Tema. Tema. Maksudnya dia akan mengikut tema. Contoh, kalau saya cerita pasal air minum,
Siapa yang perlu ada dalam grup air minum? Saya dah bagi jawapan tadi. Jawatan apa? Adakah IWK? Mungkin. JPS, pandai lagi. Adakah solid waste juga penting dalam air minum? Mungkin tak penting lah kan, betul tak? Jadi jabatan tanah penting? Penting sebab nak melibatkan akses dan lain-lain. Itulah contoh yang dipanggil team. Team maksudnya dia punya tema. Tema apa yang awak nak bincangkan? Kalau awak kata tentang pencemaran ini, dia akan melibatkan stakeholder yang berkenaan dan berkenaan. Itu dipanggil yang saya tunjukkan. Okey, role and responsibility, saya tak nak cerita overall. Saya cerita PPKP sahaja. Apa dah? PPKP saja. Sebab dia ada banyak orang yang terlibat dalam NIHAP dengan SIHAP ni. Antaranya jurutera. Lagi? Jurutera. Lagi apa lagi? Saintis. Lagi? Banyak perundangan. Lagi? Siapa yang terlibat dalam NIHAP ni? Banyaknya orang teknikal lah. Doktor. Lagi? Pensyarah. Lagi? Siapa yang terlibat? Sebab kita perlukan ramai orang untuk membuat action plan. Nanti kita tunjukkan apa action plan yang ada. Dan ini adalah kita punya instrumen. Instrumen dia adalah EIA, ESIA. Apa maksud EIA, ESIA ni semua tahulah kan? Environmental Health Impact Assessment, Health Impact Assessment. Apa maksud PKRI? Itu adalah tools yang dibangunkan oleh BPK yang kita belajar sebelum ni dalam topik 9. Apa maksud EMSA tu? Itu adalah wahyu baru. Apa dah? Wahyu baru yang anda belajar di ILKKM Singapura. Faham Jadi jangan cari dalam dokumentasi tak jumpa ni, EMSA ni tak jumpa. Dia adalah akronim baru. Hashtag for EMSA. Faham EMSA ni adalah Environmental Health, Monitoring, Surveillance, Analytics. Dia istilah baru. Anda promote istilah ini sampai anda berjaya menjadi PPKP U99. Faham? Faham tak faham ni? Betul ni. Saya bagi anda cabaran. Manalah tahu satu masa saya dah tua kan. Masa tu saya jadi profesor ke apa benda. Masa tu saya nak tengok, ini EMSA hari ni zaman dulu, zaman gelap tu. Zaman rukun negara yang kelima tu. Contoh Ingat. Tak, anda kena ingat. Memang anda akan gelap. Tapi anda akan pasti satu masa nanti kita akan bersama, tetapi bukan sebagai student dengan lecturer, tapi sebagai collaborators. Collaborator maksudnya apa? Mereka, sila bulan kita bersama dalam thematic group tadi. Ataupun kita dalam technical committee. Sila bulan awak adalah steering committee. Awak yang jadi KSU. Mustahil lah kan? Mungkin awak jadi apa? Saya pun tak tahulah kan. Pandai-pandailah jadi apa pun. Okay, introduction to NIHAP. So NIHAP ini adalah satu dokumentasi negara di bawah bahagian kejuruteraan yang mana ia menerangkan tentang bagaimana pelaksanaan inisiatif untuk environmental health issues. How we want to manage environmental health issues. Itu je. NIHAP ke, SIHAP ke, whatever HAP ni adalah with regard to the managing environmental health issues. Sama ada current issues or upcoming issues or in the future. Faham? Maksudnya tak semestinya berlaku sekarang, yang dah berlaku sebelum ni. Tapi dia melibatkan keseluruhan perkara yang berkaitan dengan environmental health. So, mari kita tengok. Apakah kaitan pula antara NIHAP dengan EMSA? Apa benda lah Dr. Sai ni? Sekejap belajar NIHAP, SIHAP, lepas tu EMSA dia balik. EMSA ni sebenarnya, kalau tuan-tuan nak tahu, saya dah ulang tadi, dia adalah instrumen. Sama macam PKRI, sama je. Jadi, EMSA adalah salah satu instrumen yang kita ajar kepada tuan-tuan dan perempuan, supaya tuan-tuan dan perempuan dapat mempunyai satu kaedah yang sesuai, nak dibangunkan masa sekarang dan akan datang. Ingat apakah maksud Madani? Tahu Madani? Madani. Ini bukan cerita politik, ni nak cerita dasar-dasar negara sekarang. Kenapa kita sibuk, kerajaan nak sibuk cerita Madani? Sebab apa? Apa pentingnya Madani? Pertama, dalam Madani cakap apa? Tak ingat? Kita ada rukun negara, 5. Rukun Madani ada berapa? Ingat? Tak ingat? Tengoklah dalam internet, tengok Madani ada berapa? Apa kaitan Madani dengan environmental health? Saya tanya tuan-tuan dan puan. Cuba tuan-tuan dan puan tengok. Apa kaitan Madani dengan environmental health? Ini bukan cerita politik siapa yang tengok video YouTube ni, kau jangan nak cerita politik ni, aku tengah mengajar student environmental health. Madani konsep. Madani lah, tekan Madani je untuk keluar. Malaysia Madani. Saya bukan nak cerita politik ni, saya ulang lagi sekali, ini bukan politik. Ini nak menceritakan kepada tuan-tuan dan puan tentang bagaimana kita boleh membangun bersama dengan negara mengikut dasar yang telah negara buatlah. Of course lah, dasar ni kadang-kadang dia sangat-sangat umum Tapi dekat mana yang kita boleh sesuaikan mengikut kita definisi lah. Ni kita tahu lebih lanjut. So Madani ni sebenarnya akronim kan. Akronim apa? Ni MAMPAN. MAMPAN maksudnya apa? Maksudnya kalau anda bela tikus pula. Kalau anda bela cattle apa? Allah SWT. Anda bela lembu. Lembu yang anda bela tu mapan. Apa maksud mapan? Dia punya cycle tu cantik, betul tak? Bila masa dia diproduce, dekat mana dia punya abattoir, dekat mana tempat dia punya abattoir pula.
dekat mana tempat dia punya slaughterhouse, semuanya secara mapan. Yang kedua, kesejahteraan. Yang saya suka ni yang ni, daya cipta ni. So anda belajar EMSA ni adalah sebenarnya daya cipta. Bagaimana we are going to create a new kind of approach in collecting the environmental health data. Itulah yang saya nak tuan-tuan dan puan-puan faham apa yang dimaksudkan dengan NIHAP dan SIHAP ya. Jadi kita ada beberapa perkara seperti yang ditunjukkan di situ, iaitu air quality. Nampak? Tak berapa nampak sangatlah kan, tapi di sini nanti nota ni kalau anda tengok dekat dalam saya punya Google Drive, dekat dalam iBest anda boleh dapatkanlah. Ini contoh NIHAP report until 2020 ya. Yang baru saya tak dapat lagi lah, tapi kalau ada tuan-tuan dan puan boleh share lah. Tuan-tuan boleh nampak dekat sini ada beberapa komponen utama yang penting di dalam NIHAP dan SIHAP. Antaranya air quality. Ramai yang buat air quality kan. Air quality ni, for your information saya dah tengok satu dokumen semalam. Jadi adalah berkaitan dengan apakah kelompongan-kelompongan penyelidikan di Malaysia. Antaranya air quality. Dia ada satu title yang besar namanya Environmental Health and Disasters. Nanti tuan-tuan kalau berminat untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai apakah action plan untuk KKM, anda boleh refer kepada maklumat demikian. Nanti saya share sekejap lagi ya. Kemudian kita ada water, sanitation and hygiene. Apa beza water, apa beza sanitation, apa beza hygiene? Apa maksud water? Water lah kan, drinking water, available water sources for recreational. Lagi? Apa-apalah air. Air minum, air bukan minum, air rekreasi, air apa lagi? Air industri, dan lain-lain. Okey, kemudian sanitation. Apa maksud sanitation ya tuan-tuan? Apa beza sanitation dengan hygiene? Siapa tahu? Mana satu yang berkaitan dengan najis? Ya, sanitasi ya. Jadi hygiene ni lebih kepada kebersihan. Kebersihan ni dengan sanitation sedikit berbeza disebabkan sanitation ni sebenarnya lagi kotor lah, itu je. Hygiene ni adalah ke arah nak menjadikan dia sempurna atau bersih. Sedangkan sanitation tu memang pengurusan air-air yang kotor lah ya. Okey, kemudian kita ada juga kepada solid waste. Solid waste ni tuan-tuan dah belajar semester lepas, betul? Pergi mana? Pulau bab 1, betul? Best tak pergi pulau tu? Dapatlah anda belajar kan sikit kan, walaupun tak best memanglah ada yang best, ada yang tak best. Tapi yang pasti tuan-tuan belajar sesuatu. Banyak sikit tu masing-masing lah. Tapi yang pasti tuan-tuan akan belajar yang utamanya di sana adalah bagaimana pengurusan sisa ni. Okey? Kemudian tuan-tuan juga belajar tentang climate change. Belajar tak climate change ni? Saya rasa tak secara langsung lah. Ya? Tak secara langsung. Betul? Kenapa climate change ni penting dekat negara kita kena belajar? Atau kena tahu? Dan apa tindakan yang boleh dibuat? Contohnya seperti carbon transfer lah sekarang. Negara sekarang tengah pergi ke arah daya cipta ataupun pembangunan yang ke arah hijau. Kenapa kita nak sangat go for green? Kenapa? Because we do not want to become a culprit. Tak nak jadi orang yang bersalah, yang menyebabkan kerosakan kepada negara, yang akan menyebabkan anak cucu cicit kita suffer about the environmental degradations that happen. You nak ke satu masa you ada anak, tapi anak you pergi sekolah kena pakai mask sebab terlampau tercemar di udara? Nak? You nak ke pergi satu tempat sampai satu tahap you rasa tak selamat tempat itu sebab terlampau banyak sangat isu-isu yang berkaitan dengan environmental pollutants? You tak nak. Orang Islam lah contoh. Maaf saya tanya. You nak ke pergi tempat yang you tahu makanan tak halalnya lebih banyak daripada makanan yang halal? You pun tak selesa, betul tak? Ini contohlah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena jelas apa yang saya cakap dekat sini bukannya soal perkara yang pelik. Saya cakap soal-soal common sense, iaitu climate change ni berlaku dekat mana-mana. Anda buat pencemaran dekat Malaysia, impactnya still sama je dekat satu dunia. Betul? That's why negara-negara maju memindahkan industri mereka ke negara tak maju. Faham? Sebab tu kalau pergi London, pergi Amerika, pergi mana lagi? Pergi Australia, pergi mana lagi? New Zealand, whatever lah negara-negara yang maju ni, kilang ni macam tak ada. Perusarahan dia semua tak ada. Saya pernah pergi ke Germany, satu tempat namanya Autostadt. Pernah pergi Autostadt? Tak pernah pergilah kan? Ini saya tunjuk contoh, Autostadt. Cuba buka kat dalam internet, Autostadt. Apa keluar? Autostadt Germany. Sambil-sambil kan, kita, alah, jangan skema sangat. Okay, ini Autostadt Germany. Saya pernah pergi ni, Autostadt Germany. Dia museum. Dia macam museum yang berkaitan dengan automobil. Nak cerita dia ada kilang. Kilang dia memang dah usia tua lah kan. Ini kilang VW. VW apa? Volkswagen kan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena tahu bahawa negara-negara maju ni sometimes all the development ataupun benda-benda yang chemically polluted whatsoever yang berbahaya kepada negara, masyarakat dan lain-lain ni dia tak buat dekat negara dia. Betul tak? Sebab tu part-parts ni ada yang dibuat di negara lain. Sebab apa? Carbon transfer. Sebab mereka nak nampak negara mereka bukanlah negara pengeluar bahan pencemar.
Dan Malaysia, sebab kita sedang membangun kan, begitu juga dengan negara-negara kawan kita, jiran-jiran yang jauh tu, macam dekat negara-negara yang baru merdeka 1986, ada yang baru merdeka 1990, kat mana? Dekat Afrika. Betul? So banyaklah kilang-kilang nak dibuka kat sana sebab apa? Sebab nak transfer the burden of the environmental degradation dekat negara mereka. Itu adil ke? Itu dalam pembelajaran environmental ethics. Tuan-tuan tak belajar lah, tapi di peringkat saya, belajar. Pasal benda-benda ini, kita kena nampak negara tak boleh maju tanpa pembangunan. Betul. Tapi negara punya kemajuan perlu diseimbangkan dengan kerosakan. Betul. That's why tuan-tuan dan puan-puan belajar pasal sihat dan nihat ni, walaupun climate change, ozone depletion, ecosystem change ni adalah kadang-kadang tak ada kena-mengena pun dengan environmental health. Betul. Tapi dia ada kena-mengena apabila berlaku krisis kesihatan. I took one example. Apabila berlaku El Nino. Apa maksud El Nino? Kemarau yang sangat tinggi dan panjang. Apa kesan dia kepada environmental health? Direct. Kesan direct. Memang betul ada ekonomi. Okay. Direct. Yang awak boleh faham. Kalau awak faham ni, memang awak dah semester 4.5 lah. Mana awak dah tak sabar-sabar nak jadi semester 5. Cepatlah. Air. So, apa maksud air? Benar ada cakap air. Okey, bagus. Usaha yang baik. Dan 4.3 dah jadikan 4.5. Air. Apa jadi pada air? Kekurangan sumber air. Awak dah memang standby lah ni. Fazli dah ready dah 4.5 dah. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, lagi selain pada air. Oh, banyak yang belah sini dah standby nak pergi semester 5. Yang tengah ni nak pergi semester 2 balik ke? Yang sebelah sana senyap je nak pergi semester 6 terus. Oh, ni lompat. Ni kelas lompat. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan kena bayangkan dia tidak akan direct, tapi dia indirect. Apa maksud indirect? Macam kawan kita kata tadi, betul? Apabila air berkurang, apabila El Nino berlaku, air banyak tersejat dan akhirnya kita punya dam akan kering. So bila dam kering ada masalah? Dam kering sebenarnya tak ada masalah kalau hujan balik. Dia jadi masalah bila tak hujan. Bila tak hujan, maka apa akan jadi pada dam? Dam tak boleh nak tampung bekalan air bersih kepada masyarakat. So last kali apa jadi pada masyarakat? Kekurangan air bersih, dehydration, heat stroke dan lain-lain awak boleh relate. So that is the beauty of the climate change can impact also environmental issues. Sama lah macam food. Anda cerita pasal food pun sama. Banyak haiwan, tumbuh-tumbuhan boleh mati. All the production and food products are going to be depleted. Mati. Disebabkan apa? El Nino. Walaupun tak teruk, tapi kesan dia ada tak? Ada. So apa jadi? Macam sekarang ni, apa jadi kepada beras? Ini bukan cerita politik juga. Ini cerita-cerita yang berkaitan dengan climate change. Bila berlakunya masalah-masalah ini, maka dia juga melibatkan masalah kesihatan. Sebab apa? Bila beras berkurang, contoh. Bila food security terjejas, contoh. Maka akan ada orang yang akan membuat crime. Apa maksud crime? Jenayah. Contohnya apa? Penyeludupan, menipu barang mentah, menipu label. Siapa yang susah? You all lah. You all kan nak menguasakan akta yang ada dalam Food Act, betul tak? Jadi dia berkait tak benda ni? Berkait, tuan-tuan dan puan. Sedikit sebanyak dia berkait. Cuma tuan-tuan dan puan cakna atau tak cakna. Jadi itulah climate change. Dan seterusnya adalah contingency planning, preparedness and response for environmental health emergencies. Yang ini memang semua orang tahu. Environmental emergency ada banyak. Kita pernah kena tsunami, pernah. Pernah kan? Walaupun taklah direct tapi indirect kan. Kemudian kita pernah kena tanah runtuh. Kenapa saya kata kerap. Sebab apa berlaku? Perancangan. Sebenarnya kata kunci dia adalah perancangan. How well is your plan? Tapi tuan-tuan dan puan kena ingat macam mana bagus pun perancangan, tak semestinya bagus apa yang kita buat. Dia still akan ada impact. Cuma how you want to manage the risk. Ingat tu. Bila anda jadi environmental officer sampai satu masa, anda janganlah pula menyelar. Menyelar ni apa? Menidakkan pembangunan. Tidak. Saya juga ingin menyatakan demikian. Itu tak betul. Bukan maknanya, jangan buat pembangunan. Jangan ada bangunan tinggi. Tak boleh ada ini, tak boleh ada itu. Rumah tak boleh buat bertingkat. Semua rumah mestilah rumah rata je. Mana boleh. Tanah mana cukup baik. Memang tanah tak cukup, doktor. Tapi tengok tu. Berapa banyak golf. Itu memang betul lah. Padang golf lebih banyak daripada rumah. Itu pun pelik lah kan. Padang golf besar. Sampai 10 padang golf. Rumah semua kondo. Tapi rumah teras tak ada tanah. Sebab tak ada tanah. Bukan tak ada tanah. Tak pandai manage. Itu sebenarnya tuan-tuan puan kena belajarlah kemudian. Okay. And then dalam kita punya environmental action plan also akan ada TWG. TWG adalah Thematic Working Group. Iaitu menceritakan tentang urban drainage dan juga ICT. Nampak tak? Jadi ICT itu tak ketinggalan. Ini saya cerita ni 2020 selepas berlaku pandemik. Masa pandemik strike tu, masa itulah benda ni ada.
Bukanlah benda tu ada, benda tu dah lama ada. Cuma nak cerita dokumen ni. Saya dapatkan daripada that improvement lah. Sebab setiap tahun dia berubah-ubah. Bukan setiap tahun berubah. Dia ada 5 tahun. Perancangan kita panggil sebagai berfasa lah. Dia juga berkaitan dengan kepimpinan negara lah ya. Jadi tuan-tuan akan melihat kat sini national definition dia. Ni boleh lihat lah. Kat sini saya ada sertakan juga guideline. Anda boleh lihat lah nanti ya. Lihat guideline. Dan juga objektif, so nanti anda boleh baca. Okay, kenapa kena ada guideline, kenapa kena ada objektif? Ingat satu je, dalam negara ni, dalam apa-apa proses yang kita buat, nak membelanjakan duit negara, sebab saya bawa habis kursus ni, nak cerita kan, saya bawa habis kursus. Berapa? Professional awak lah Okay, so tuan-tuan dan puan-puan sekalian, so mari kita tengok yang pertama adalah to develop dia. Allah tak nampak tapi nanti tuan-tuan boleh nampak lah dalam nota yang sebenar. Okay, ini adalah environmental area of concern. Tuan-tuan boleh nampak mula-mula air quality, water sanitation, solid and hazardous waste, general issues and so on and so forth. Baik, mari kita tengok satu contoh yang dipanggil NIHAP 1.1. Ini adalah National Issues in Environmental Health and NIHAP. Yang pertama adalah public water supply. Public water supply ni dia akan ada source, strategi, action dan indicator. Inilah dokumen yang dipanggil sebagai dokumen NIHAP. NIHAP, SIHAP dia akan ada dokumen ni. Kemudian kemudian dia akan identify semua isu-isu ni, kemudian dia akan bangunkan makluman mengenai kritikal-kritikal isu yang berkaitan, iaitu solid waste berapa banyak, waste water management berapa banyak, kemudian dia akan analyse according to the mesyuarat tadi lah. Mesyuarat tu di kalangan oleh siapa tadi? 3 komiti. Komiti pertama apa? Steering committee, lagi yang kedua? Technical, yang ketiga? Inilah yang telah dikenal pasti oleh negara kita. Antaranya ada seperti berikut. Outdoor air quality 50%, solid waste yang antara yang paling banyak lah. Moderately critical issue adalah seperti berikut dan non-critical issue as follows. So ini adalah strategi dan action. Contoh, solid waste management. Apa strategi dia? Improve 3R. Berjaya tak 3R ni? Berjaya 3R ni? Saya ulang lagi sekali soalan. Berjayakah 3R? Yang saya rasa berjaya 3B. Tak berjaya. 3R bukanlah tak berjaya, kurang dijayakan ya. Jadi tuan-tuan kena ingatlah ya. Action dia adalah public education, awareness, disease associated with all this improper waste management and so on. And then dia ada short and also long term. Kemudian tuan-tuan boleh lihat responsibility dia adalah di kalangan siapa. Jadi tuan-tuan, saya nak kembali balik kepada jalan yang benar. Apakah sebenarnya kelemahan daripada advokasi program yang dibuat oleh kita? Environmental Health. Saya tak nak cerita KKM lah. Saya cerita bidang saya je senang. Apakah kekurangan kita dalam nak mengadvocate orang untuk faham Environmental Health ni dan follow, try, ubah. Ini berdasarkan pengalaman awak jugalah. Awak rasa sebab apa? Apa kelemahan paling utama? Selain daripada education, selain daripada knowledge. Apa lagi advokasi yang awak rasa kurang di kalangan rakyat tempatan? Apa dia? Language barrier salah satu jawapan yang baik. Lagi. Kesedaran. Awareness tu saya kata itu memang biasa kita kurang. Okey. Jadi tak apa, kalau itulah jawapan kamu, saya nak tanya macam mana nak atasi masalah. How we want to mitigate this problem? We know language barrier, we know about the awareness, we know about the education process, we know about the lack of activities being happen outside there. Why? Siapa tahu sebenarnya apa masalah kita? Dan masalahnya dia jadi sistemik. Apa maksud sistemik? Dia, saya suka jawapan. Sebenarnya education system kita, it is because of how we inculcate and advocate. Advocate ni maksudnya macam mana kita rangsang daripada mak ayah dia sampai mak ayah dia boleh mendidik anak-anak supaya, come on lah, ini kertas kan, asing lah. Faham? Adakah keturunan saya kalau saya ajar macam itu dia akan jadi anak yang bagus? Dia akan follow lah. Sebab itulah yang terbaik untuk menyelamatkan dunia daripada sampah yang boleh dikita dan tak boleh dikita. Betul? Tapi kalau parents tak ada awareness untuk advocate kepada child dia akan berterusan. So the education system is something sensitive that we need to look into it, and you must try your best to advocate the parents and also the future generation. So itu antara challenges kita lah. Okay, ini contoh. Air quality. Ini anda kena tengok dokumen ni dan anda jangan tak faham lah. Sebab dokumen dia rancangan je. Dan taklah juga saya nak kata dia tak menjadi. Bukan, dia menjadi. Tetapi dia menjadi mengikut acuan yang kita setkan. Sebagai contoh, kita ada NIHAP, Members of Air Quality adalah seperti berikut. Kita ada beberapa technical dan juga orang steering committee dan juga perkara-perkara lain.
Ini contoh. TWG itu bermaksud Thematic Working Group. So dalam satu grup ni dia ada golongan-golongan ini. So grup-grup ni saya share sajalah ya, untuk tuan-tuan puan faham dan kenal pasti apakah kita punya komponen. Jadi komponen-komponen inilah yang menjadi kepentingan anda sebagai environmental health. Pertama, air quality. Kedua, water and sewerage. Ketiga adalah solid waste. Keempat adalah apa tadi? Toxic chemical hazardous substance. Kelima, climate change. Keenam, contingency preparedness for environmental health disaster. Ketujuh, health impact assessment. Kelapan adalah ICT. Inilah yang anda belajar ni. Dan kesembilan, urban. Saya tak suka panggil urban drainage lah. Saya suka panggil urban health issues. Urban drainage ni bukan isu lah. Sebab drainage ni memang mana-mana. Ada isu tak mesti urban je, betul tak? Jadi yang sebenarnya ada isu adalah urban health. Macam mana kesihatan bandar ni hendaklah kita sejahterakan. Dan last sekali adalah vector bearing disease. Ini adalah thematic working group yang telah berbincang. Ini semua, saya ada tak dalam grup ni? Saya tak ada. So siapa yang ada? Pegawai-pegawai besar kerajaan, pegawai-pegawai teknikal dalam jabatan-jabatan masing-masing. Okey, ini contoh NIHAP guideline juga. Tuan-tuan boleh tengok macam mana kaedah, macam mana nak buat NIHAP ni, Guidance Document on National Health Action Plan. Paling last tak silap saya Disember 2013. Dah 10 tahun lebih lah dokumen ni. Tak silap saya dia ada revision, tapi saya tak jumpa. Tapi kalau ada, tuan-tuan boleh share lah dengan saya. Setakat yang saya cari dalam website tak ada. Tak jumpa. Tapi ini adalah salah satu daripada instrumen yang digunakan untuk membuat checklist. Jadi checklist ni penting lah untuk tuan-tuan yang belajar dekat dalam environmental health, yang akan duduk dekat dalam PKD untuk ada list-list ni. Sebab itu anda ada satu subjek yang tak ada kelas dekat dalam subjek semester 1 sampai semester 4 dipanggil kawasan operasi. Okey. Sebab pada topik yang kedua. Ini saya anggap anda sukalah. Saya punya kelas ni free flow. Siapa yang rasa nak pergi keluar, nak pergi berehat sekali, saya tak akan stop. Saya akan sambung sampai pukul 10. Betul, ni free flow. Tiba-tiba rasa macam smart city dalam EHRU ni yang tuan-tuan belajar adalah perkara-perkara berikut. Smart city adalah basic infrastructure. Mesti ada infrastructure lah. Kalau macam kawan-kawan kita yang mendapat ujian daripada Allah Ta'ala disebabkan peperangan, itu cerita lain. Memang infrastruktur pun tak ada. Ada pun hancur. Itu cerita lain. Tapi nak cakap, basic infrastruktur mesti ada untuk jadi a city. And then yang kedua, smart adalah menggunakan kaedah yang paling bijak. Contoh smart solution apa? Anda masuk bilik air dekat kondisi ni. Masuk di bilik air, lampu buka. Anda keluar je bilik air, tak ada orang dalam bilik air, lampu tutup. Dia conserve energy. Itu dipanggil smart. Faham smart? Macam awak lah. Awak masuk je dalam kelas, lampu buka. Anda keluar je daripada kelas, lampu tutup. So itu dipanggil smart. Yang anda ada ni smart ke tak smart? Ini dipanggil not smart enough lah. Dia tak adalah kata tak smart. Jangan kata tak smart. Not smart enough. Ayat tu kena betul. Ingat? Rukun negara yang kelima. Rukun negara yang kelima. Okey. Yang kedua adalah objektif. Basic infrastructure penting untuk QOL. Bila kita cerita visi dan misi KKM, dia menggalakkan tentang kesihatan. Kesihatan ni, tuan-tuan kena jelas. Kesihatan maksud dia apa? Dari segi definisi kesihatan sebenar yang WHO cakap lah. Walaupun kita tak payah ikut pada WHO tu. Kesejahteraan, kesihatan adalah not only tak ada disease kan, tapi adalah berkaitan dengan quality of life, berkaitan dengan emosi, berkaitan dengan mental. Tapi kita kena ikut value Malaysia. Apa lagi satu? Spiritual. Tapi itulah sebab kita ikut value Barat, WHO kan Barat kan. Kita letak spiritual tu kat belakang. Faham itu sebab bab agama kita cerita belakang, patutnya kita cerita depan dulu. Betul? Apa maksud kesihatan bagi orang Islam? Kalau tanya saya, akidah lah. Itu yang pertama. Betul? Barulah ikut yang lain-lain. Itu contoh. Saya bukan ustaz, tapi saya nak cerita the priority is on you. Okay? You yang interpret. Tapi basic dia quality of life ini secara umum untuk kita bangunkan negara ini, dia mesti mempunyai quality yang mapan. Dia tak boleh quality of life tu seketika je, tak boleh. Clean and sustainability environment. So yang ini semua tahu. Apply smart solution and set example as follows. Okay, smart city strategy adalah seperti yang tuan-tuan puan nampak kat sini. Cuma tuan-tuan puan kena faham maksud-maksud yang saya tunjukkan ini. Development area step by step by 3 model area development names as follows. Pertama, retrofitting. Apa maksud retrofitting? Okay, ini challenges yang you semua akan dapat sebagai seorang environmental officer. Confirm dapat sebab hidayah, ilmu dan juga pengamalan tak berlaku tiba-tiba. Dia mesti datang dengan proses. Saya ambil contoh. Dulu orang semua jahil. Lepas tu datang Nabi. Betul? Dulu orang semua bunuh anak kan. Masa zaman jahiliah kan. Lepas tu datang Nabi bagi tahu tak boleh lah apa semua. So kita pun follow. Faham? Maksudnya apa? Hidayah. Macam awak lah juga kan. Dulu tak tahu pun bahawa benda ni menyebabkan pencemaran, bahaya. Oh, ozon akan ginilah, gitulah, gitu.
So last kali kita membuat perubahan. Perubahan apa? Polisi dan lain-lain. So sama juga itulah ayat daripada retrofit. Apa maksud retrofit? Membuat penyesuaian. Bangunan dah ada. Takkan nak pecahkan bangunan KSKB ni? Nak bagi green? Tak boleh. Oh, saya nak bangun smart city ni, dia mesti nampak green. Bilik ni tak green. Sebab apa? Tingkap dia ada 4 je keping. Cermin dah 1, 2, 3, 4. So kita kena pecahkan ini. Tak boleh lah. So kita kena retrofit. Apa maksud retrofit? Membuat pengubahsuaian. Menyesuaikan. Contoh. Sekarang kita guna arang batu untuk menghasilkan tenaga. Betul? So kita retrofit. Macam mana nak retrofit? Pandai. Gunakan solar. Contoh, dulu semua dekat dalam kolej ILKKM ni menggunakan lampu biasa. So macam mana nak retrofit? Gunakan LED. Itu dipanggil retrofit. Faham ya? Jadi tuan-tuan puan akan terlibat ni. Retrofit ni anda akan terlibat. Anda akan banyak terlibat dalam urban health. Ini adalah subjek urban health jugalah. Yang kedua, redevelopment. Yang ini adalah sangat-sangat bagus untuk tuan-tuan puan ceburi. Apa maksud redevelopment? Redevelopment. Apa maksud redevelop? Pembangunan semula. Maknanya dia dah pecah tanah. Tapi tak buat lagi. So, kena buat semula. Buat semula tu biasanya juga berkait dengan development lah. Maknanya tuan-tuan dan puan-puan akan berkesempatan untuk berada dalam situasi ini. Bukan zaman saya, zaman you all. So, masa you jadi environmental officer, dekat PBT ataupun dekat dalam KKM, ambil peluang untuk sentiasa meneliti perkara-perkara urban health. Zaman sekarang ni dah memang kena ada smart city solution lah. Contoh paling senang adalah traffic light. Awak buat satu bandar baru dengan traffic light yang zaman sebelum ni. Ke awak kena buat dengan zaman sekarang? Kena buat zaman sekarang lah. Traffic light zaman sekarang macam mana? Ada sensor kan? Ada apa lagi? Ada CCTV. Lagi? Ada pejalan kaki. Lagi? Lagi apa yang ada lagi? Itu features-features yang perlu ada lah kan? Macam tak boleh lagi lah kan? Anda nak buat bangunan tapi masih lagi nak buat bangunan macam style lama. Tak boleh lah. Tapi apa bangunan yang memang daripada dulu sampai sekarang macam tu lah bangunan dia? Siapa tahu? Jawapan dia adalah contoh smart city. So smart city adalah elemen-elemen berikut. Tuan-tuan boleh buka apa yang saya bagi dekat sini. Adalah satu dokumen ya. Dokumen ini saya nasihatkan tuan-tuan puan download lah. Dia taklah tebal sangat tapi ada lebih kurang 928 muka surat. Bukan untuk tuan-tuan dan puan-puan buat sesuatu benda yang pelik, tapi tuan-tuan puan baca mengikut tuan-tuan puan punya minat. Ni contoh ni, a very informative book that you can obtain from my notes that you can also visualize. Macam mana yang dipanggil sebagai urban informatics ataupun urban health informatics. Ya? Benda ni penting lah bagi saya pada zaman yang akan datang. Ya? Kalau cerita sekarang mungkin tak penting lah, sebab environmental health ni biasanya duduk di bawah-bawah. Betul tak? Tapi saya tak menidakkan kemungkinan ini kerana saya yakin dan pasti satu masa environmental health juga akan setanding dengan profesional-profesional yang lain. It just take a lot of time and also effort lah to do that. Okay, ini contoh apa ni? Contoh apa ni? Street light. Lampu jalan. Lampu jalan ini dipanggil street light, smart street light. Apa dia punya smart dekat situ? Solar untuk? Solar untuk dia charge bateri lah. Alat ni dia tak pakai grid. Dia tak pakai grid power. Dia pakai solar dengan bateri. Okey, bagus. Jawapan yang baik. Solar. Lagi apa yang dia ada? Dia ada sensor. Saya suka. Lagi apa yang dia ada? Dia ada alert. Apa maksud alert tu? Nampak tu? Nampak? Water level. Bila air naik, dia akan sense. Dia boleh menghidu berlakunya banjir. Betul? Macam kita sekarang berlaku banjir, macam mana kita tahu? Kita nampak. Kita kena rasa. Banjir! Sebab kita dah rasa basah. Kita tak guna smart lah, kita guna kaedah tradisional. Tak ada, saya bukan nak mengata orang, tapi itulah contoh. Okay? Kemudian yang seterusnya adalah yang tuan-tuan boleh nampak, dia ada digital signage. Digital signage ni boleh berubah-ubah kan, betul? Sekejap hari ni boleh tegak, esok boleh belok. Hari ni ada event apa, semua boleh cerita kat situ. Macam billboard lah. Okay? Lagi apa lagi? Dia ada bunyi, ada speaker untuk bagi tahu orang kan. Contoh macam mana? Assalamualaikum, selamat pagi, marilah kita melafazkan doa. So, masing-masing macam doa pagi kat bandar KL. Memang rasa Islamik sangat kan? Betul tak? Zaman-zaman nak gitulah kan? Itu kan, ada kan? Zaman tu. Memang semua orang baca doa kan? Betul? Dah sama-sama lah kita renungkan. Okey, kemudian dia ada apps based control. Dia ada control untuk ni. Kalau ada orang jalan, baru dia ada keluar lampu lah. Kalau tak, dia tak keluar lampu. Ini contohlah smart.
Okey, so untuk buat smart city, macam mana nak buat smart city? Inilah ingredient. Macam mana nak buat nasi goreng? Perlu ada nasi, perlu digoreng, perlu ada minyak dan perlu ada bahan. Okey, sama juga macam mana nak buat smart city. Pertama kita kena ada apa? Kena ada cities lah. Kalau tak ada cities tak payah cerita lah kan. Saya nak buat smart city. Dekat mana? Dekat Alaska. Memang kesian lah. Alaska tu dah lah berapa ketulnya orang yang duduk kat situ kan. Jadi tuan-tuan kena ada cities. Okey. Yang kedua, dalam cities ni pula ada dua komponen utama. Pertama, dia mesti ada structure lah, infrastruktur, orang fizikal lah. Yang kedua, dia mesti ada sistem. Sistem manusia, sistem perundangan, sistem kepolisian, sistem keselamatan, sistem kesihatan, dia mesti ada. Kalau benda-benda ni tak ada, dia tak namakan cities. Dia dinamakan sebagai rural. Faham Kampung lah, kampung. Kalau anda dah mula ada sistem, dah mula ada pembangunan, dah mula ada building, dah mula ada economic growth, itu boleh dinamakan cities. Dan cities ini must be coupled with the ICT technology. ICT technology pun dia ada dua. Satu yang anda buat pasang ni. Pasang meletup. Pasang, siap. Dan lagi satu adalah satu lagi di belakang yang tak nampak, iaitu hardware dan software. Ini adalah smart city. So ini contoh membangunkan smart city yang ada. Ini contoh saya ambil daripada negara jiran. Jiran kita adalah di mana? Di Singapura. Singapura tu dah kira advance lah. Saya ambil negara jiran yang lebih kurang macam kita lah, Indonesia kan. Ini contoh. Macam mana pillars-pillars yang perlu ada apabila kita talk about the smart cities. We need to have a structure, infrastructure, superstructure. Apa maksud infrastructure? Apa maksud structure, infrastructure, superstructure? Apa beza tiga? Dah ada jawapan dah. Tu, people manage capital, physical, digital, social, law, institutional dan juga enforcement. Maknanya nak cerita tuan-tuan dan puan, kalau sistem bandar, macam kita kan paling gah kita kata Dewan Bandaraya Kuala Lumpur lah, betul? Kalau gah lagi daripada bandaraya dipanggil apa? Atas lagi daripada DBKL. Apa lagi? Katakan DBKL ni, dia atas lagi daripada tu, dipanggil apa? Dia tak panggil Mega Raya. Dia panggil Mega Mall. Mega Mall ada. Dia panggil Metropolitan. Ataupun dia panggil Metropolis. Atas lagi dia panggil Metropolis. That's why kalau anda tengok cerita Batman dia panggil Metropolis. Dia atas lagi daripada Dewan. Dia adalah superstructure ataupun super infrastructure. Okey, ini adalah contoh yang kita ada. Baik, mari kita lihat kota-kota yang ada smart city. Ini contoh. Yang pertama, jiran kita, Singapura. Singapura ni memang kita tahu bahawa dia ada public transport, dia ada land yang sangat limited dan dia mempunyai connectivity yang agak bagus. Setiap satu tempat, dia akan ada dia punya bangunan, dia akan ada dia punya masjid, dia akan ada dia punya interconnectivity. Walaupun saya duduk di Johor Bahru, saya jarang pergi ke Singapura. Sebab apa? Sebab apa? Yang ada di Singapura, contoh. Yang kedua, New York. New York ni memang metropolis lah kan. Dia dah dibangunkan mengikut blok-blok. Dia dah lama, bangunan bandar yang lama. London pun sama, Melbourne, kemudian Songdo. Ini dekat area Incheon. Ini adalah teknologi and also the building and infrastructure is there. Dia dah integrated. Integrated ni maknanya dia dah dikahwinkan. Pernah pergi bandar-bandar ni? Tak pernah, rancang. Kumpul duit kan, setiap bulan kan ada dapat allowance. Cakap sedap je Muhammad Kumpul duit, tak boleh. You are able to do that. I believe. Nanti I share you the secret. Okay, apa manfaat smart city? Ini semua orang tahu. For government, kita akan lebih mudah nak govern. Apa maksud govern? Nak mengawal sekali. Itu panggil parti politik, itu panggil kerajaan persekutuan, itu panggil kerajaan negeri. Sebab dia nak govern. Govern maksudnya apa? Menjaga. Macam mana you nak govern? You have the resource, okay. How you want to govern? So itu dipanggil sebagai manfaat smart city. Yang kedua, business lah. Of course, kalau tempat itu smart, semua orang nak pergi. Kalau tempat tu asyik jam, transportation memang tak berapa bagus dan orang terpaksa hadap, itu namanya orang Malaysia. Malaysia ni sebab kita kena hadap. Bukan sebab kalau ada choice kita tak nak. Tapi sebab kita kena hadap. Kalau ILKKM bukan awak sahaja ditawarkan program ini, awak akan pergi tempat lain, betul tak? The question is why you go here? Perdana Menteri Amerika pernah tanya kan? Bukan John, apa? Don't ask what the government can give to you, but ask what you can give to the government. Maksudnya sometimes your ideas matters. Idea anda tu matters. Tapi the way that you want to present it must be very well lah. Tak very well pun tak apa. But it's logical, truth and rational. Itu yang saya sebenarnya nak tuan-tuan jadilah manusia seperti itu. Supaya kita ada dalam keadaan yang society. Society yang nombor satu. Kita tengok apa tu? Semata. Maksudnya apa? Bijak.
Apa guna anda travel lebih daripada berpuluh dan ratusan kilometer hanya untuk pergi ke pejabat? Logik tak? Tak logik. Itu tak smart sebenarnya. Sebab apa? Oh, kita kena reda lah sebab inilah cara kita bekerja. Salah. Polisi itu boleh diubah. Itulah fungsi anda dilahirkan sebagai manusia yang bijak. Tak kan? So, komponen-komponen ni adalah seperti berikut. Ada 4 minit saja lagi. Apa ni? Tak nampak Allah saya nampak. Okey, yang ini adalah smart environment. Contoh smart environment seperti yang tuan-tuan puan semua sedang buat ni. Tuan-tuan puan sebenarnya sedang buat satu sistem smart environment. Saya sedang mempengaruhi. Kalau tuan-tuan puan faham, ingat saya cakap tadi, saya dan kerajaan Puan Munah ni sebenarnya sedang mempengaruhi anda untuk membuat smart environment. Betul tak? Macam mana nak menjadi seorang environmental health yang smart. Sebab kalau anda asyik nak pergi ke field untuk mendapatkan maklumat, sedangkan maklumat itu sekarang ini telah boleh di-collect oleh mesin, kenapakah kamu ingin menjadi manusia yang tidak smart? Okey. Yang kedua, smart economy. Ini saya tak payah ceritalah, semua orang dah biasa kan. Banyak kan, kalau kita tengok setiap bulan, kalau kita tanya JPP yang menguruskan barang-barang student dan pelatih ni banyak. Apa maksud banyak? Banyak barang-barang yang di-order secara online, betul tak? Ini panggil smart economy. Kemudian kita ada smart apa ni? Governance. Smart governance ni saya no comment lah. Setakat ni kira smart jugalah kan. Contoh smart dia apa? Tentang benda-benda lain. Smart people. Smart people ni lah yang saya sedang usahakan. Zahrawi dengan Falah. Mana yang Al-Falah saya pun tak tahulah. Faham Al-Falah? Mana yang berjaya? Falah kan maksudnya berjaya kan? Saya ajar dua-dua, Zahrawi, Falah. Tapi mana yang hayang Al-Falah tu, Allah dan masyarakat lain juga yang tahu nanti kemudian. Okey. Kemudian yang seterusnya adalah smart living. Smart living ni apa dia? Kehidupan lah. Kehidupan anda. Macam mana anda smart. Macam mana nak panggil smart living? Kalau tuan-tuan dan perempuan sendiri tak ada elektrisiti dan air yang bersih. Contoh. Itu fundamental. That's why kalau kita tengok zaman sekarang 2023 di Malaysia, sepatutnya isu-isu ni tak akan berlaku. Dah tak ada sepatutnya. Sekarang ni sepatutnya semua bandar-bandar kecil atau besar mesti ada at least 4G. Betul tak? Kita bandar besar duk sibuk nak 5G, yang 4G pun masih ada lagi yang tak ada internet. Ini contoh ekosistem smart city. Alright, ini contoh-contoh yang saya ambil dari negara lain lah. Saya just tunjukkan contoh. Alright, so this is another of the smart city example. So one of the important things yang kita akan terlibat sebenarnya tuan-tuan dan puan, kita akan memperbanyakkan perkataan SE tadi lah, smart environment. We want to inform the decision maker so that they know continuously what happened in the environment. And also include the climatology lah in our country. Okay, this is also another example. Saya nak tunjuk example je lah. Ini contoh, tong sampah dah penuh. Lepas tu kita akan angkat tong sampah dan lain-lain. Saya ada, tahu tak slide ada berapa? Slide ni ada 90 slide. Saya baru pergi ke slide yang 30. 1/3 daripada perjalanan kita. Tapi tak apa, banyak benda-benda lain yang perkara demikian ini adalah penerangan-penerangan lanjut lah. Yang tuan-tuan puan kena nampak sebenarnya adalah bagaimanakah kita nak implement these ideas so that kita boleh gunakan. Okey, ini semua adalah contoh-contoh nak ceritalah tentang development of the cities. Banyak ni. Barulah masuk kepada peringkat yang terakhir. Okey, saya ambil 5 minit lagi. Tak apa, lambat keluar, lambat masuk. Itu biasa. Okey. Google Data Studio ini awak akan saya dedahkan sekejap lagi selepas kita rehat. Lepas ni kita rehat, lepas tu kita akan terus buat. So apa yang tuan-tuan puan akan lakukan sekejap lagi, anda akan connect anda punya data yang telah dihantar ke ThinkSpeak. Ingat data yang anda hantar ke ThinkSpeak hari tu? Ingat kan? Data yang hantar ke ThinkSpeak akan kita ambil dan kita akan sambungkan kepada kita punya dashboard. Sebab kita nak dashboard kita. Kita nak dashboard ThinkSpeak. Yang dihantar tu ke ThinkSpeak. Tu ThinkSpeak punya. Tu siapa punya? Sekarang ni kita nak data tu kita punya. Apa dia? Data tu kita punya. Jadi ambil data daripada ThinkSpeak tu, jadikan kita punya. Macam mana nak buat? Nanti saya ajarlah kejap lagi. Macam mana nak ambil data tu kita punya. Okey, kemudian kita nak visualize dan last sekali sebenarnya kita nak buat reporting ataupun nak buat sharing. Okey, ini contoh connector dan sebagainya. Nanti semua saya akan bincangkan kemudian. Okey, last but not least is the surveillance system. Okey, surveillance ini adalah seperti yang anda lihat. Kita akan ada public health surveillance approach. Ini adalah yang anda belajar dalam disease lah. That's why saya kata saya tak akan ulang ataupun saya tak akan memperbanyakkan lagi ceritanya. Cuma saya nak mendaya upayakan konsep saja. Surveillance ini adalah lebih kepada perkara yang paling utama dan dasar, iaitu what will happen and how it's going to be performed currently. Itu fungsi sebenar surveillance dalam environmental health. Kita nak tahu apa yang berlaku. Kita nak ada eyes and ears and nose that can sense the environment. Kita nak benda tu ada. Faham ya? Kita tak nak benda dah jadi, baru duk sibuk nak cerita pasal mana dah, tak ada.
Kita nak benda tu dah boleh dirancang. Okey, itu idea dia dalam surveillance yang kita ada. Okey, ini adalah contoh bukan environmental health surveillance, ini disease surveillance, systematic, ongoing, collection, analysis, interpretation, dissemination of health related data. Cuma approach ni kita akan pakai yang samalah untuk kita punya environmental health. Di mana kita akan gunakan kaedah yang systematic untuk collect data, kita akan menjadikan dia adalah ongoing ataupun real time, dan dia akan ada collection yang spesifik, macam awak letak kat TeamSpeak ke, awak letak dekat Google Sheet ke, tak kisah. Lepas tu akan ada analisis, akan ada interpretasi, dan last sekali akan ada sharing lah with regard to the ideas. So ini adalah contoh-contoh lah yang berkaitan dengan public health surveillance. Anda boleh baca kalau anda mahukan. Tapi apa yang lebih penting sebenarnya saya nak tunjukkan kat sini adalah pada slide yang terakhir. Slide terakhir. The reason for collecting, analyzing and disseminating information on a disease or environmental health factors is to control that disease. So, dengan kata lain, environmental health surveillance, monitoring and analytics yang kita belajar ni adalah untuk apa? Kawal. Ingat balik fungsi anda dalam KA, iaitu prevention and control. Jangan salah sebut, jangan cakap kawalan dan pencegahan. Saya tak berapa gemar. Awak kena cakap apa? Pencegahan dan kawalan. Cegah dah. An apple a day keeps a doctor away. Betul? An environmental health officer, one environmental officer can protect more than hundreds of people from becoming a patient in a community. Kena ada tagline macam tu. You are a protector for the environmental health issues lah, with regard to the disease and so on. Okay, that's all from me. Kita akan sambung balik pada pukul 10 lama tu. Nanti kita sambung lah. Okay, sama. Nak tanya, itu berarti kalau kat Johor tak ada Aero kan? Sarawak pun tak ada kan? Apa? Subjek Aero. Oh, belum ada lagi, hasil lah. Oh, nak pulang dah ke? Ni yang program punya, nanti saya punya SUT punya. Okay. Oh, ni yang environment, patutlah dia tak sharp. Yang kita punya version dia bawah sikit daripada yang awak tengok. Okay, tadi soalan awak apa? Nak tanya je. Oh, dia bukan tak belajar. Dia orang tak prepare pun lagi nak belajar apa-apa daripada kita. Pengajar-pengajar dia. Yang saya DKP 345 memang ada dulu lah kat sini. Tak faham. DKP kat sebelum ni kan belajar subjek Aero. Yang semester 6 sekarang. Tak, yang sebelum ni 35 yang conventional dulu. Oh, tak. Yang dia yang paling latest belajar pasal benda ni yang sekarang ni semester 5. Yang sekarang ni semester 5. Dorang Mac atau Fabian. Mac Fabian lah tu. Semua tu. Betul. Yang sebelum tu, yang selepas tu tak. Sebelum tu tak. So yang start sebenarnya yang sekarang ni semester 5 lah. Semester 5. Yang start pakai OBE lah. OBE. Yang start pakai OBE. Ini adalah kurikulum OBE, betul? Ini kurikulum OBE. Jadi mana yang OBE ni sajalah yang akan belajar benda-benda ni. Tapi yang kat Johor tu memang tak prepare lah. Kat Johor? Yang ke AKM mana? Yang PKP ke Kuching tu. Oh tak, memang dia orang tak. Kalau tanya saya lah. Cakap cerita Cerita-cerita. Topik 9 dengan 10 ni saya nak ajak esok contoh. Saya nak ajar pagi ni pukul 10 kelas saya. KP suruh jangan ajar. KP sebelum ya. So sebab bukan minat akhir tu. Bukan. Sebab ada pengajar yang tak tahu. Tak pandai. Jadi dijadikan isu lah supaya tak diajar. So soalan saya, bila aku buat kursus, kau datang tak? Tak datang. Bila aku buat sharing online, kau join tak? Kau tak join. Saya buat kelas topik 9 dengan topik 10, bukannya awak saja. Semester sebelum ni dengan pengajar pun saya buat. Bukan pengajar sini lah, pengajar luar. PKP. Ada siapa join? Apa lagi alasan yang nak pergi? Jadi kesimpulan dia adalah 3B. Bongok, bodoh, bongkak. Bongkak tu sebab belagak lah. Kau rasa macam, oh benda ni tak penting. Suka tinggal. Sebab bagi saya, yang tak penting tu adalah kamu.
Saya penting untuk memberitahu masyarakat yang akan jadi PPKP. Saya rasa diorang kalau lebih pandai nanti cut diorang. Tak. Saya nak cakap, kalau betul ni nak cut ni, auto siapa? IT, engineer. Kenapa dia orang tak cut? Sebab dia orang pun nak mudah benda ni. Dia orang pun nak benda ni lebih memudahkan mereka. Lebih boleh mengangkat mereka ke martabat lebih tinggi. Tapi saya nak gunakan platform ini untuk PPKP. Tapi PPKP tak nak ambil cakna. Masih lagi nak berada dalam zon selesa. So kita biar je. Dinosaur tak boleh dibunuh. Tak boleh diracun. Biarkan mereka mati. Biar. Sebaliknya kita yang perlu mengajar baby dinosaur ni. Supaya menjadi dinosaur yang bijak. Itu idea saya lah. Itu sebab saya buat je juga khusus ni. Itu sebab saya, kalau Puan Munah tak support saya, dia tak jadi. Itu je saya nak cakap. Sebab kami pernah sampai satu tahap, semester 5, awak sepatutnya membawa alat-alat awak ni pergi buat kat PKD masing-masing. Itu plan dia. Tapi ditentang keras oleh pengajar-pengajar. Bukan oleh orang luar. Orang luar follow je. Last sampai jadi last kurikulum environmental health ni dah jadi macam undi tak percaya. Kalau nak main undi-undi, buat apa saya jadi pengajar? Baik saya jadi ahli politik. Awak faham tak maksud saya? Bila saya jadi pengajar dalam bidang yang sekian-sekian, sebab apa saya jadi pengajar bidang tu? Sebab saya terror. Saya ada kepakaran tu, saya ada pengetahuan tu, saya ada kebijaksanaan untuk buat benda tu. Okey, tutup cerita tu. So sekarang, kenapa awak nak, siapa yang sokong idea Encik Aizat? Semua tak sokong. Siapa yang sokong? Okey, 2 orang yang sokong, yang lain semua tak sokong. Habis nak dengar semua suara semua. Ini bukannya ahli politik. Saya bukan ahli politik, saya ahli akademia. Saya tahulah apa yang saya rancang untuk student. Saya tahulah apa yang saya nak buat untuk student. Sebab ada data, ada tu. Ya, sebab saya ada semua tu. Saya ada kepakaran, saya ada pengetahuan, saya ada technicality, saya ada idea, Puan Munah ada connection. Kita dah ada. Tapi sebab itulah kita akan maju. Sangat. Tak majulah. Kita tak maju ni sebab itu. So awak kena belajar macam mana nak menghadapi hidup-hidup yang getir seperti ini. Benda ni memang akan berterusan berlaku. Cuma saya tak boleh ubah apa yang dah ada dalam sistem. Yang saya boleh ubah apa yang belum lagi keluar daripada sistem. Saya macam ni, kata orang ni, saya ni macam kalau awak belajar dekat sekolah pondok ni, kita panggil tok guru. Saya mengajar awak ni supaya jadilah apa nama ni